Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 6 Syawal 1443 bersamaan dengan 7 Mei 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, surah nombor 43, juzuk yang ke-25. Surah ini kita akan baca insya-Allah. Dalam muqaddimah dia ni dan juga intisari surah sebelum kita masuk. Namun begitu, kita mula dengan baca ayat dulu. Ayat yang kita akan baca ni iaitulah ayat 1 sehingga ayat 8. Ayat 1 sehingga ayat 8 surah Az-Zukhruf. Bagi para jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1067. 1067. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Itu ayat surah Az-Zukhruf 1 hingga 8 yang kita akan baca, kita akan huraikan pada saat ini. Sebelum daripada itu, kita pergi dulu kepada muqaddimah. Muqaddimah surah. Pelajar jamaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, undur satu muka. Muka dia 1066. 1066. Surah Az-Zukhruf, surah ini diturunkan di Makkah. Kita tahulah surah di Makkiyah.
Kita dah belajar banyak dah kan, Makkiyah maknanya surah diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi berhijrah ke Madinah. Mengandungi 89 ayat. Tapi ayat dia pendek-pendek. Dinamakan surah Az-Zukhruf. Kenapa nama surah kita ni nama dia Zukhruf? Az-Zukhruf makna perhiasan. Zakharif, perhiasan. Kerana pada ayat 35, nanti dan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya diterangkan perihal kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, dia kata apa? Wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufa. Dia kata sepatutnya jawatan Nabi itu diberikan kepada seseorang besar yang kaya raya dan berpengaruh. Kaya raya, berpengaruh bagi menolak hujah mereka. Untuk menolak hujah cadangan kafir tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa kekayaan dan kemiskinan tidaklah boleh dijadikan ukuran bagi darjat seseorang. Kayu ukur bukan duduk di kaya miskin, tapi duduk di kebenaran yang dibawa. Kerana segala kekayaan dan perhiasan dari emas dan lain-lainnya itu hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia. Sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Allah adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surah ini Makkiyah, wa hukiyal ijma'u ala zalik, dan perkataan zukhruf, kalimah zukhruf, tanda pelajar, waqa'at fiha, ada dalam surah ini saja, walam taqa' fi ghairiha, tak ada dalam surah lain di antara surah Al-Quran. Maka surah ini diambil satu sudut yang tak ada pada surah lain, iaitu kalimah zukhruf, jadikan nama surah. Dan para jemaah juga jangan lupa, ini salah satu daripada surah Hawamim As-Sab'ah. Kita dah belajar dulu kan, surah dimulakan dengan Hamim. Ada 7 dalam Quran. Ini salah satu daripadanya. Salah satu daripada 7 itu. Tengok tafsir pimpinan. Intisari kandungannya. Membentangkan sebahagian dari pertentangan keras yang dihadapi oleh dakwah Islamiah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menerangkan bagaimana pertentangan itu diberi penjelasan-penjelasan yang disertakan dengan dalil-dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Setelah menerangkan fahaman kaum kafir musyrik yang sesat, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran diturunkan oleh Allah yang amat pemurah, maka Allah akan mengadakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah ia temannya yang tidak renggang daripadanya. Dia dua ya kita ni, sama ada kita ikut hukum Allah, kita bersahabat dengan malaikat, atau ikut hukum lain, bersahabatlah dia dengan syaitan, na'udzubillah. Kemudian ditegaskan bahawa Al-Quran itu menjadi kemuliaan besar dan peringatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya serta umat Islam seluruhnya, kerana mengandungi pelajaran dan undang-undang yang sesuai bagi segala tempat dan pada setiap zaman. Dia panggil Islam ini sesuai setiap tempat dan pada setiap zaman. Kalau orang kata undang-undang Islam ni lapuk, awak tu tak betul kepala. Setelah menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu, maka Allah Ta'ala menerangkan bahawa Nabi Isa AS menjadi tanda tentang kedatangan hari kiamat. Yakni
Salah satu di antara tanda-tanda yang menunjukkan hampirnya hari kiamat ialah turunnya Nabi Isa pada akhir zaman. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam hadis-hadis Nabi yang sahih seperti riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Surah ini diakhiri dengan menerangkan sikap kaum musyrik yang menghairankan. Mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan mereka, dan dalam pada itu mereka tergamak melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah. Bagi menjawab rayuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai golongan musyrik yang berdegil dalam kekufuran itu dan menyerahkan perkara mereka kepada Allah Azza wa Jalla untuk diadili, Allah Ta'ala menegaskan, jika demikian, maka janganlah engkau hiraukan mereka dan katakanlah selamat tinggallah kamu dan mereka akan mengetahui kelak akibat keingkarannya. Ini muqaddimah dan intisari dalam tafsir pimpinan. Para jemaah sekalian, saya ambil secara bernombor dalam kitab-kitab Al-Muharrar. Yang pertama, maqasidus surah, objektif surah ni. Surah ni apa yang objektif sangat Allah nak sampaikan kepada kita. Yang pertama, iqamatul barahin ala wahdaniyatillahi azza wa jalla, nak menjelaskan tanda-tanda, bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah azza wa jalla. Maksud, objektif yang kedua, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma lahiqahu min azal musyrikin, nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang terkena kepadanya daripada perbuatan kerenah jahat puak-puak kafir musyrik. Adapun poin utama dalam surah ini ada 7 perkara. Yang pertama, as-sana'u 'alal Quran. Allah Ta'ala puji Al-Quran. Yang kedua, tasliyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kerenah perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaumnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bayanu janib min mazahiri qudratillahi ta'ala, menjelaskan beberapa sudut daripada kuasa Allah dan juga sebahagian daripada nikmatnya kepada makhluknya. Yang keempat, ardu ba'd iftira'atil musyrikin, Allah bentangkan beberapa tuduhan palsu yang dibuat oleh puak-puak kafir dan pandangan mereka yang rusak, serta ar-rad ma'ar-raddi 'alaiha wa tafnidiha, serta Allah Ta'ala komen balah balik hujah bodoh mereka itu dengan menyatakan hujah-hujah yang jelas dan menyatakan buruk akibat mereka di akhirat nanti, di dunia dan juga di akhirat. Yang kelima, zikru janibin min da'wati Ibrahim alaihissalam liqaumihi, menjelaskan sebahagian daripada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya dan sebahagian daripada kisah Nabi Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam dan sikap puak-puak kafir terhadap Nabi Isa. Yang keenam, bisyaratul mu'minina bil jannah, khabar bergembira kepada orang mukmin dengan balasan syurga dan nikmat-nikmat yang berkekalan, serta menyatakan hukuman ke atas puak-puak mujrimin, puak-puak yang jahat dalam neraka jahanam, dan angan-angan mereka minta mati semula tidak akan berlaku. Yang ketujuh, taujihatul nabi, sebagai satu taujihat ataupun bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut sebahagian daripada dalil-dalil keesaan Allah azza wa jalla dalam surah yang kita baca ini. Baik para jemaah sekalian, kita pindah kepada tafsir. Daripada huraian tadi kepada tafsirul Quran, tafsir ayat. Tuan-tuan tengok muka surat 1067 tafsir.
Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, diturunkan di Makkah, ayatnya 89 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Hamim. Dua huruf yang Allah Ta'ala mulakan surah ini dinamakan al-huruf al-muqatta'ah. Allah Ta'ala bawa mari untuk menyatakan i'jazul Quran. Quran ini melemahkan orang lain nak tiru dia tak boleh. Walaupun orang lain cuba-cuba nak tiru, tak menjadi. Sedangkan huruf ini biasa digunakan oleh orang Arab tapi tak boleh nak tiru. Itu dia panggil i'jazul Quran. Dan para jemaah kena ingat, surah ini, surah Hamim ini salah satu daripada 7 surah yang dimulakan dengan Hamim. Hamim, dia panggil Hawamim As-Sab'ah. 7 surah dimulakan dengan surah Hamim. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kitabnya yang menjelaskan bagi setiap perkara yang diperlukan oleh seorang hamba. Apa saja kita perlu, kita buka Al-Quran. Di sana ada huraiannya, sama ada secara terperinci ataupun huraian secara tafsil, secara ijmali, tapi dihuraikan oleh para ulama Islam. Kita kata alhamdulillah. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala jadikan Quran ini bilisanin Arabi, dengan bahasa Arab. Sebab apa bahasa Arab? Tuan-tuan jangan cemburu. Sebab Nabi Arab, Quraisy. Allah Ta'ala turun kepada Nabi Quran dengan bahasa Arab supaya orang kampung dia bila dengar aja faham. Masalahnya bila bukan tak faham, kerah kepala tak mahu terima, itu yang merusakkan. Dia bukan tak tahu, dia tahu, dia faham, tapi oleh kerana kerah kepala, inat, dalam bahasa Arab kata inat itulah yang merusakkan mereka dan merusakkan kita kalau kita kerah kepala, tak mahu terima arahan Allah Azza wa Jalla. Allah apa tanda janji kita ni? Qur'anan Arabiyya, ay takallamna bihi Arabiyyan wa anzalnahu Arabiyyan. Allah Ta'ala turun dengan bahasa Arab. Allah Ta'ala ni bukan semua kitab dulu bahasa Arab. Jangan kata kitab orang dulu At-Taurah dengan Injil dengan bahasa lain. Tapi Quran Arabiyyan. Tujuan Quran itu la'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Ai la'allakum tafhamuna ma'ani, mudah-mudahan kamu memahami makna dia, wa tatadabbarunahu, dan kamu berfikir menggunakan akal kamu untuk memahami, menghayati dan beramal dengan isi kandungannya. Manakala Tuhan turun ayat yang tidak dipahami, untuk apa? Faedah gapo orang Kelantan kata waktu ayat bagi orang tak faham. Jadi kita kena faham kepahaman yang benar tentang Quran itu apa yang dipahami oleh ulama salafus salih. Ulama kemudian ini menyokong, menyambung tugas. Jangan kata ulama kemudian lebih pandai daripada ulama salaf. Kita kata la. Orang salah lebih faham kerana mereka dekat dengan wahyu, dekat dengan zaman, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ini
disebut pula dalam surah Yusuf yang lepas ayat 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Tengok dalam ayat tu inna anzalnahu, dalam ayat ini inna ja'alnahu. Apa beza? Mungkin kita tengok di hujung nanti insya-Allah. Asal Quran tu duduk di mana? Tengok ayat 4. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami. Ummul Kitab, nama dia Al-Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, maknanya tempat tulisan dia, Allah Ta'ala tulis di Lauhil Mahfuz. Ladaina, di sisi kami, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ai indana la'aliyun hakim, sangat tinggi kemuliaannya, lagi amat banyak mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Jadi Al-Quran ini asalnya duduk di Lauhil Mahfuz indana, zu'uluwin fi mahallihi wa qadrihi wa syarafihi, mempunyai ketinggian kedudukannya, mempunyai hikmah dan hukum hakam, tidak tersentuh, tidak terkena Quran itu ikhtilaf dan ittirab maknanya tak stabil. Tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada sebarang kekeliruan. Yang kelirunya manusia yang mari kemudian yang tak faham, dia keliru. Dia keliru, dia seorang lain keliru juga. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana kita dah baca dalam surah Hud ayat 1, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang teguh ayat-ayat dia, kemudian dihuraikan secara detail daripada Allah yang bijaksana, yang khabir, yang sangat pakar dalam ilmunya, sangat mengetahui. Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, Quran yang aku turun ni Arabia, orang yang menggunakan akal berdapat memahaminya, dan asalnya duduk di dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Lauhil Mahfuz, sebuah kitab yang dapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, diturunkan kepada Nabi yang mulia. Maka kita kalau nak jadi mulia, belajarlah Al-Quran, beramallah dengan Quran, kita akan jadi orang yang mulia. Kata di para ulama tadabbur, semua perkara yang berkait dengan Quran mulia. Semua perkara yang berkait dengan Quran akan menjadi mulia. Siapa dia nak mulia, rapat dengan Quran. Saya wakaf Quran sana sini, saya beli kat Quran terpenuh dalam rak buku di rumah saya, tapi awak tak baca. La, Quran itu bukan untuk dibeli, dipamer, dipublish, tapi dia untuk dibaca, dihayati dan diamalkan, baru dapat kemuliaan. Baik, kita pergi kepada ayat 5. Afanadribu ankumuz zikra safha. Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu? Apa cerita ayat ni? Bila orang kafir tak mau terima Quran, kita pun biar. Biar ke dia? Tidak. Tengok munasabatul ayat dulu. Setelah Allah Ta'ala menyatakan kedudukan kitab yang begitu besar, agung, merupakan nikmat Allah Ta'ala yang besar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan walaupun orang itu tak hirau, Al-Quran itu tetap dibaca dan diberikan kepahamannya oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Orang terima tak terima, cerita lain. Pasal itulah mari ayat Quran ni, afanadribu ankumuz zikra safha.
ai afanatruku inzal al-Quran, patutkah kami berhenti turunkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Taala tengok penentangan daripada puak Quraisy, wa nuhmilukum, kami biarkan kamu gitu saja, tak suruh tak larang sebab kamu tu kafir kan, kamu engkar perintah Allah Azza wa Jalla, jadi Allah Taala biar gitu. La, tengok ni ayat, afanadribu ankumuz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin, kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau-lampau buruk keadaannya. Allah kata tidak, kami tidak melakukan demikian, bahkan kami tetap mengingatkan kamu sama ada kamu menahu menerimanya ataupun tidak. Jadi puak kafir tak usah duk tunjuk kerah kepala, tak usah duk tunjuk nak lawan sangat Quran. Sebab apa? Allah kata aku tetap menurunkan Quran ini supaya satu hari nanti kamu akan terima. Di antara orang Mekah yang selamat, tuan-tuan tanda, orang Mekah yang selamat tak mati sempat beriman, iaitulah Abu Sufyan. Salah seorang daripadanya Abu Sufyan. Dia berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun. 20 tahun ni bukan kecil abang. Daripada Nabi di Mekah sehingga Nabi berhijrah, dia menjadi pemimpin selepas Abu Jahal mati di Badar. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan ketua. Ahzab, dia ketua. Menyekat Nabi daripada masuk Mekah, dia ketua. Tapi takdir Allah Azza wa Jalla, tahun yang ke-8 pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Lama masa. Kita pun pada jemaah sekalian jangan mudah kecewa, jangan mudah koyak kata budak-budak sekarang. Setakat kita baca 2-3 kali ayat orang tak dengar, sabar. Setakat kita forward 2-3 kali link kuliah kita ni kena marah, sabar. Abu Sufyan 20 tahun berlawan, akhirnya dia terima. Kita sebut nama Abu Sufyan, kita kena kata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dia, mertua Nabi lagi. Allahu akbar. Tapi lama masa. Maka Allah kata di sini, kerana kamu kafir aku tak turun Quran, tidak, aku tetap menurunkan Quran, tetap menyampaikan Quran ini, satu hari kamu akan terima. Ataupun ngati kafir, na'uzubillah. Baik, kita pindah kepada ayat yang ke-6. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan ingatlah berapa ramai nabi-nabi yang telah kami utuskan kepada umat-umat yang terdahulu zamannya. Ini ayat ni nak menenangkan hati Nabi ni. Nak tenangkan hati Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu engkau bukan seorang dalam dakwah ni, ramai nabi-nabi dulu. Jadi ayat ini munasabatul ayat. Setelah Allah Ta'ala nyatakan puak-puak kafir berpaling, tak mau dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala tujukan ayat tadi, ayat sebelum ini, kepada ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi sabar. Ini menjadi ketetapan ataupun dia panggil sunnatullah, ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa setiap Nabi akan menghadapi cabaran. Para pendakwah juga akan menghadapi cabaran. Kamu semua akan menghadapi cabaran. Cabaran itu apa? Penentangan daripada golongan yang tak mau ikut Islam. Kita akan menghadapi cabaran ini. Kita sama-sama Islam pula, cabaran besar dengan golongan-golongan yang menggunakan Quran tapi dengan tafsir batini yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil tafsir batini. Dengan kumpulan yang menakwilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi jelas tak mau. Dia cari amalan yang tak jelas daripada orang tua orang ni. Maka
Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma aktsaral anbiya, berapa ramai nabi-nabi yang telah kami utuskan kepada umat yang terdahulu untuk berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka kepada kebenaran, bukan mu seorang ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jadi? Tengok dalam ayat ini apa jadi kepada nabi yang terdahulu. Ayat 7, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak ada seorang nabi pun yang datang kemudian daripada mereka, melainkan mereka mempersendakan dan mengejek-ngejek. Itu kerja puak kafir. Kerja kafir perli-perli, ejek, yastahzi'un. Sebagaimana kaum Quraisy perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Nabi gila, tukar sihir, penyair, nak jawatan, macam-macam. Maknanya golongan perli ni, dia mari tanya Nabi, bila gak Muhammad mudut bagi tahu kiamat tu bila? Ada yang sombong angkuh, ataupun kita panggil sombong bodoh, bawa mari tulang reput, mari ramah depan Nabi. Ni, tengok, hancur lebuh habis dah. Cabaran juga duk main lagu ni. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan susah hatilah Muhammad, lawan je hangpa ni. Buat kafir ni, dia perlimu tak apa, bagi masa. Apa dia bagi masa? Tengok ayat 8. Fa ahlakna ashadda minhum batusha, lalu kami binasakan orang-orang yang lebih kekuatannya dan lebih kejam serangannya daripada mereka. Mereka di sini puak kafir Mekah. Nabi beritahu, Allah Taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan susah hati. Puak-puak kafir dulu, hak lawan Nabi Ibrahim kena bakar, Musa, jadi nabi-nabi dulu sudah pun berlawan dengan kaum dia lebih dahsyat daripada ini. Lebih teruk daripada Quraisy buat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madha masalul awwalin, dan telah pun disebutkan berulang-ulang dalam Quran akan kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang terdahulu. Jadi Allah Taala bagi Nabi kepada tahu, bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahlakna, kami telah binasakan puak-puak yang memperlimain dengan rasul-rasul mereka, dan mereka tak mampu nak menyekat azab Allah, sedangkan mereka itu lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa daripada puak-puak Quraisy. Quraisy duduk dalam rumah ya, duduk dalam kemah ya, kan? Duduk dalam kemah ya, tapi kaum Ad, kaum Samud duduk dalam bukit. Mereka lebih kuat, lebih gagah, tapi mereka juga telah binasa. Kamu berjalan pergi ke Syam, pergi ke Yaman, tengoklah kesan-kesan mereka, bagaimana kebinasaan yang telah Allah timpakan ke atas mereka. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan tafsir ringkas kepada ayat 1 sehingga ayat 8. Sekarang ni kita pindah kepada mengutip 5 faedah. 5 faedah. 5 faedah daripada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, tengok ayat yang pertama. Hamim wal kitabil mubin. Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran. Quran ini maknanya sebuah buku yang ditulis padanya ayat-ayat Quran. Sedangkan Quran turun tidak bertulis. Kata di ulama tadabbur, itlaqus mil kitab alal Quran, dinamakan kitab itu kepada Quran bi'tibar, dengan mengambil kira bahawa Allah Ta'ala turunkan, kemudian para sahabat mencatatnya. Mari zaman Sayyidina Uthman telah dibukukan secara rasmi
Mari sampai zaman kita ini pun duk baca lagi Quran yang bertulis. Alhamdulillah. Maka umat Islam diminta supaya menulis Al-Quran walaupun turun kepada Nabi pada asalnya tidak bertulis. Maknanya ini wal kitabil mubin, ini isyarat bahawa Quran itu sakas lagi akan ditulis dalam mushaf. Alhamdulillah, sekarang ini setelah selesai penulisan, yang tak selesai laginya kita tak faham. Ini yang tak selesai lagi. Nah, Quran selesai dah orang tulis. Yang tak selesainya apa? Kita tak faham lagi. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, letak keazaman, letak pacak semangat depan kita ini, aku akan faham. Kata insya-Allah. Belajar sikit-sikit. Ni pun banyak dah kita faham rasanya. Yang kita duduk tadabbur pagi-pagi ni, sudah banyak yang kita faham. Namun gitu masih banyak lagi yang kita kena belajar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan kitab yang nyata dan menunjukkan bahawa kitab ini diperlukan oleh orang-orang, oleh manusia di dunia ini dan juga di akhirat nanti menjadi pemandu kita dalam kubur dan di mahsyar. Maka Allah kata kepada kita bahawa dia turun Al-Quran itu untuk apa? Untuk kita manusia menjadi garis panduan, menjadi pendidikan supaya kita faham. Baik, kita pindah ke faedah yang kedua. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat 3. Maka di sini Allah nyatakan bahawa Quran itu dengan bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, maka menjadi satu kebanggaan besar, kemuliaan besar bagi orang Arab kerana Allah Ta'ala turunkan Quran dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka. Alhamdulillah. Jadi jangan duk cemburulah kita Allah. Kenapa tak turun dengan bahasa Melayu? Melayu ni nak ke dia Quran pula dah. Terjemahan Melayu ada tak jadi. Maka Allah sebut Al-Quran Arabiyya la'allakum ta'qilun. Tengok di ujung ayat tu. Supaya kamu berfikir, berakal, gunakan pemikiran bahawa orang yang memperhatikan Quran dengan mata dia, dengan perasaan dia, dengan hati dia, mengumpulkan pemikiran untuk tadabbur makna Quran, inilah yang dikatakan orang yang mendapat faedah daripada Quran. Tuhan kata la'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal untuk memahami. Kita guna akal. Kalau kata dengar saja je boleh pahala, tapi tak masuk dalam tajuk yang besar. Sebab apa? Sebab kita tidak menggunakan akal kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau baca saja malah mikir, tak jadi. Maka dia panggil, kerana itu ulama kata annal hujjah la takun illa bil fahmi. Quran ini menjadi hujjah kepada kita, untuk kita, tapi hujjah itu kita tak dapat kecuali dengan kita faham. Maka diturunnya bahasa Arab supaya orang Arab boleh faham, orang Arab boleh faham. Tadi ana sebut di awal tadi, kenapa dalam ayat ini Tuhan kata inna ja'alnahu Qur'anan. Dia tak kata inna qulnahu au anzalnahu. Dalam surah lain inna anzalnahu. Di sini kata ja'alna. Ja'ala makna perbuatan. Allah Ta'ala buat itu. Dia tak kata aku turunkan. Jawab dianya, ulama tadabbur kata al-ja'lu bimakna al-qaul. Ja'ala dengan makna qala, boleh juga. Maknanya Allah kata ya ja'aluna lillahil bana ay yaqulun. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak. Wa ja'alu lillahi andada ay yaqulun. Maknanya perkataan ja'ala dengan makna al-qaul. Itu dalam bahasa Arab. Sebab itulah kita bila kita belajar ilmu bahasa Arab ni, lagi kita belajar lagi kita faham, insya-Allah. Lagi kita belajar lagi kita boleh faham. Yang ketiga, faedah yang ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Masih lagi ayat yang sama, tapi faedah yang ketiga, dilalatun ala wujubi fahmil Quran
ayat ini menjadi dalil bahawa kita wajib memahami Quran itu mengikut apa yang jelas, mengikut bahasa Arab. Kalau kita kata kita terjemah ke bahasa Parsi, ke bahasa lain, dia makna lain. Tapi kita kena balik pada bahasa apa dia yang dipahami oleh orang Arab ketika Quran itu turun. Sebab itulah yang kita jadi masalah hari ini. Bila kita tidak berpaksikan kepada tafsir Al-Arab, kita pergi ambil bahasa Parsi lah, bahasa ni bercampur habis, maka ketika itu kita takwil sana takwil sini sebab nak lari daripada kepahaman yang kita faham, yang kita duk tergambar dalam Quran, duk tasawur tentang perkara-perkara yang tak sepatutnya kita gambarkan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala memberi nikmat kepada hamba-hambanya sebab bahasa Arab ini bahasa yang paling sempurna cakapannya, yang paling baik. Allah Ta'ala pilih pula Quran dengan bahasa Arab. Tuan-tuan nak jadi orang hebat, belajarlah bahasa Arab. Hei, dia kata tua dah ustaz, tak ada nak mengaji dah. Kita kata mengaji Quran ni bahasa Arab lah ni. Siapa nak mengaji bahasa Arab, mari mengaji Quran. Alhamdulillah. Kerana itu dinukilkan daripada Imam Syafi'i. Syafi'i kata kita orang Islam wajib mengaji bahasa Arab. Bila kita bawa cerita ni terkejut pakcik-pakcik kita ni. Ustaz nak pergi ngaji kita Al-Jurmiyah pula. Tak ada dah. La. Maksudnya solat kita ni tak sah kecuali dengan bahasa Arab. Bermula dengan takbir, Allahu Akbar, bahasa Arab. Doa iftitah bahasa Arab. Tak apalah doa-doa tu. Surah Al-Fatihah bahasa Arab. Selawat ke Nabi bahasa Arab. Jadi kita kata wajib kita mengaji bahasa Arab. Paling kurang pun yang kita nak bawa dalam solat kita. Allahu Akbar. Baik, yang keempat. Tulis faedah yang keempat. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina. Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami. Sangat tinggi kemuliaannya, lagi banyak mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Maka Allah Ta'ala sebut di sini ummul kitab, fi ummil kitab, ibu segala kitab, iaitulah lauhil mahfuz. Al-lauh al-mahfuz menunjukkan bahawa Tuhan kata ladaina, dekat dengan kami, menunjukkan ketinggian Al-Quran itu. Al-Quran itu tinggi sebab dia dimari daripada sisi Allah, daripada kata-kata Allah Azza wa Jalla. Kata di seorang ulama salaf, nama dia Ata dengan Ta, Ata bin Abi Rabah, ulama tabi'in. Orang kata Syekh Ata, apakah dia tentang qadar, al-qadar? Maka dia baca ayat ni, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Semua tulisan-tulisan itu di sisi kami dalam ummul kitab. Kata di Ata, huwa al-kitabul ladzi katabahu, kitab takdir perjalanan hidup makhluk ini Allah Ta'ala tulis sebelum daripada menciptakan langit dengan bumi, bahawa tertulis dalam kitab itu Fir'aun termasuk di kalangan ahli neraka. Dalam kitab itu tabbat yada Abi Lahabin, mendiang Abu Lahab juga termasuk di kalangan orang yang masuk neraka. Hadis riwayat ini disebut oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia. Maka kita fahamlah di situ bahawa para jemaah sekalian, Allah Ta'ala di akhir ayat dia kata la'aliyun hakim. Allah Ta'ala, Al-Quran itu tinggi kedudukannya, mari daripada Allah Ta'ala yang bijaksana. Maka apabila umat Islam itu berpegang dengan Quran, lagi kuat, lagi tinggi kedudukannya, lagi kuat, mantap dia punya kerajaannya. Tapi kita hari ini apa boleh buat? Kenapa kita jadi goyah? Kenapa kita jadi bergoyang hari ini? Sebab kita tidak ikut betul-betul daripada taujihatul Quranul Karim dan tidak ikut sunnah Nabi SAW. Bahkan ada orang berjuang bermati-matian sampai sanggup nak berdebat, semata-mata nak mempertahankan ajaran yang pelik-pelik yang dibawa daripada luar. Konon-kononnya inilah ajaran Ahlus Sunnah. Kita mengatakan Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi,
bukan orang yang pergi cari ajaran yang pelik, nak jadikan dia sunnah. Nak kata apa? Allahu Akbar. Baiklah, faedah yang terakhir dalam ayat kita ini, Allah tanya, wa kam arsalna min nabiyyin fil awalin. Berapa ramai dah kita hantar nabi-nabi dulu daripada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan Allah sentiasa menenangkan hati Nabi dengan membuat perbandingan. Buat perbandingan. Setiap umat telah datang kepada mereka Nabi. Setiap Nabi terpaksa menghadapi kerenah ujian umat masing-masing. Maka ayat ini memberi motivasi supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabar dengan kerenah yang dilakukan oleh puak-puak kafir Quraisy. Kita para pendakwah, pendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kena sabar bahawa kita juga akan menghadapi ujian-ujian ini, akan dituduh macam-macam, akan dilabel dengan label-label yang buruk, nak menjauhkan orang daripada kita. Maka kita mengatakan biarlah mereka, tapi kita tetap dengan pendirian kita bahawa menyampaikan sunnah Nabi adalah tugas kita. Orang terima alhamdulillah, orang tak terima teruskan perjuangan. Tamaklah kita 5 faedah yang ringkas yang kita boleh kutip dalam perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-9 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.